Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan masuk topik yang baru, iaitu topik bab 6 lah, iaitu persamaan linear. Okey, macam yang hari Jumaat lepas saya dah brief sikit pasal apa itu, macam kita buat pengenalan lah, apa itu persamaan linear, apa perbezaan dia dengan ungkapan algebra kan. Okey. Untuk minggu ni saja kita akan bincangkan mengenai persamaan linear. Tapi sebelum tu saya nak buat flashback lah kot supaya awak lebih ingat lah apa yang kita cakap pasal hari Jumaat lepas. Okey. Yang pertama sekali, apa yang awak perlu tahu adalah ungkapan algebra dengan persamaan algebra. Persamaan algebra ni sama jugalah macam persamaan linear, tapi kita nak bagi dia nampak kan. So kita katalah dia persamaan algebra. Okey, ungkapan algebra yang dekat sini dengan persamaan algebra ni, dia ada perbezaan dia. Macam yang awak nampak, dah nampak dah sekarang. Nampak dah kan? Perbezaan dia adalah ungkapan algebra dia tidak ada persamaan, dia tidak ada sama dengan. Dia terus je 7H tambah dengan 2. Tapi kalau untuk persamaan algebra, dia akan ada sama dengan. Yang awak nampak ni, sama dengan. Itu yang kita panggil dia persamaan. Ungkapan algebra dia memang tidak akan ada sama dengan. Dia hanyalah ungkapan yang kita nak tengoklah. Macam contohnya, macam dia nak suruh nyatakan, dia bagi satu situation, dia suruh nyatakan apakah ungkapan algebra, macam tu. Persamaan ini pun ada juga, cuma dia ada persamaan lah yang sama dengan dia. Okey, ungkapan ni hanyalah ungkapan sahaja. Okey, faham tak apa yang saya bebelkan? Okey, fahamlah kot kan? Okey, seterusnya kita akan tengok persamaan linear pula. Okey, ini yang kita akan belajar untuk minggu ini. Tapi persamaan linear ada dua. Satu pun boleh ubah ataupun dua pun boleh ubah. Untuk minggu ni saja, memandangkan hari Jumaat je yang awak ada kelas dengan saya, matematik. So, saya ambil satu subtopik ni saja. Satu pun boleh ubah. Persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. So, kita akan fokus untuk satu pun boleh ubah saja. Minggu hadapan, hari Jumaat minggu hadapan, kita akan fokus dua pun boleh ubah pula. Okey, apa dia satu pun boleh ubah ni? Dan apa dia pula dua pun boleh ubah ni? Saya brief secara general lah kan. Okey, untuk satu pun boleh ubah ni, okey, macam yang awak nampak, dekat semua persamaan ni, dia hanya ada satu huruf saja. Maksud satu pun boleh ubah, maksud satu pun boleh ubah ni, dia bermaksud dia hanya akan ada satu pun boleh ubah dalam satu persamaan linear tu. Okey, dan dia tidak boleh ada kuasa macam yang awak nampak ni. Okey, X tambah 5 sama dengan 8. Hanya ada satu pun boleh ubah saja. Hanya ada X satu seorang je. Dia tak ada Y, dia tak ada Z, dia tak ada M, dia tak ada N. Dia hanya ada X satu ni saja. Okey, untuk Y, untuk yang kedua ni, Y bahagi dengan 2, tolak 10 sama dengan 1. Okey, dekat yang nombor 2 ni pun hanya ada satu ni saja, iaitu Y saja. Dia tidak ada lain-lain pun boleh ubah. Dia tak ada huruf lain dalam yang kedua ni. Okey, untuk yang ketiga, yang ni N ya. Kan nampak macam H pula ya. Okey, ni N. Sama. 3N tambah 1 sama dengan 6N. Ni pun sama juga. Yang ni pun tidak ada pemboleh ubah yang lain. Dia hanya ada satu huruf saja, iaitu huruf N. Huruf N, huruf yang sama. Okay, untuk dua pemboleh ubah, awak akan jumpa dua huruf. Okey, contoh macam yang satu ni, 6P tambah 4Q sama dengan 9. Bermaksud kat sini dia ada P, dia ada Q. Ada dua pemboleh ubah. Macam tadi hanya ada satu saja, X, Y, N, dua N. Tapi yang dekat dua pemboleh ubah ni, dia akan ada dua huruf, P, Q, X, Y, H, K. Dia akan ada dua pemboleh ubah. Sebab tu kita panggil persamaan linear dua pemboleh ubah, sebab dia ada dua huruf. Kita panggil persamaan linear satu pemboleh ubah sebab dia ada satu huruf. Kalau dua pemboleh ubah, dia ada dua huruf. Okey, sekarang kita akan masuk kepada contoh pula. Okey.
Okey, kita akan masuk kepada contoh pula. Contoh ni untuk persamaan yang satu pembuli ubah lah. Macam saya cakap, kita akan fokus 6.1 dulu untuk minggu ni. Okey. Okey, untuk contoh yang ni, untuk contoh yang 6.1, contoh untuk subtopik 6.11. Okey. Okey, dia kata terangkan sama ada persamaan berikut ialah persamaan linear dalam satu pembuli ubah atau bukan. Okay, kita dah highlightkan dah dia punya information. Okay, sekarang maksud dia nak kita tentukan, dia nak kita terangkan sama ada persamaan yang dekat bawah ni persamaan linear dalam satu pembuli ubah ataupun bukan dalam satu pembuli ubah. Mungkin dia ialah dua pembuli ubah ataupun dia bukan persamaan linear. Dia kuadratik, linear kuadratik ke, macam tu lah maksudnya. Okey, kita terangkan, saya akan terangkan satu persatu lah. Okey, tengok yang A ni. Okey, dia kata 3x tambah 2 sama dengan 5. Okey, ini persamaan linear dalam satu pembuli ubah ataupun bukan. Macam yang saya cakap tadi, kalau dalam satu pembuli ubah, dia bermaksud dia akan ada satu huruf sahaja, betul tak? Okey, untuk yang A, dia ada X sahaja. Ini bermaksud dia ialah persamaan linear dalam satu pembuli ubah. Maksudnya dia adalah persamaan linear. Saya buat short form je lah. Persamaan linear dalam satu pembuli ubah. Pembuli ubah tak buat pula. Ada awak faham lah kan? Okey. Untuk yang B pula. P tolak 4Q sama dengan 6. Okey, yang ni awak rasa dia adalah persamaan linear dalam satu pembuli ubah ataupun bukan? Okey, kalau dalam satu pembuli ubah, dia akan ada satu huruf sahaja. Tapi dekat sini dia ada dua huruf, iaitu P dengan Q. Jadi dia adalah bukan. Dia adalah bukan persamaan linear dalam satu pembuli ubah. Okey, saya buat short form je, saya harap faham lah. Okey, yang C pula. Yang C, dia persamaan linear dalam satu pembuli ubah ataupun bukan. Okey, macam mana langkah yang pertama? Langkah yang pertama sekali awak kena tengok pembuli ubah dia ada berapa. Kena kenal pasti. Okey, pembuli ubah dia ada hurufnya ada satu sahaja, iaitu K. Tak kisahlah K tu ada berapa banyak sekalipun, tapi hurufnya satu K saja. Dia tak ada N, P, Q, tak ada. Dia K saja. Tak kisahlah K tu ada bilangannya berapa, tapi yang pasti huruf tu ada satu jenis huruf saja. Macam tu boleh. Okey, jadinya 2K tolak 7 dalam kurungan sama dengan K bahagi 3 ni adalah persamaan linear dalam satu pembuli ubah. Okey. Untuk yang D pula. Ni macam lain sikit lah. Okey, untuk yang D pula, Y kuasa 2 tambah 3Y sama dengan 1. Okey, agak-agak dia persamaan linear dalam satu pembuli ubah ataupun bukan. Okey, yang kita tengok kat sini, dia ada Y. Dah sama dah satu jenis huruf je. Tapi dia tetap bukan persamaan linear dalam satu pembuli ubah. Kenapa agak-agak? Okey, kerana macam yang saya cakap tadi, kalau persamaan linear, okey, kalau linear dia mesti huruf dia mesti kuasa 1. Huruf dia mesti macam ni saja. Huruf dia tak boleh ada kuasa 2, tak boleh kuasa 3, tak boleh kuasa 4, tak boleh. Dia kena kalau Y je. Kalau X je. Dia tak boleh ada kuasa dekat atas ni, tak boleh. Dia tak akan jadi persamaan linear kalau dia ada kuasa. Jadi, untuk yang D, Y kuasa 2 tambah 3Y sama dengan 1 adalah bukan persamaan linear dalam satu pembuli ubah kerana terdapat Y kuasa 2. Maksudnya kat sini dia bukan persamaan linear dalam satu
PU pemboleh ubah sebab Y kuasa 2. Kalau kita belajar, kalau awak belajar lebih mendalam lagi pasal benda ni, pasal Y kuasa 2 ni, kita panggil dia persamaan kuadratik. Kita tak panggil dia persamaan linear lah. Okey. Saya harap awak faham semua contoh-contoh yang saya bagi ni. Awak boleh bezakan mana satu persamaan linear dan satu pemboleh ubah, mana satu yang bukan. Jadi, bila dah faham apa yang kita kena buat, adalah saya nak awak buat task ni. Ni banyak sangat kat sini. Saya nak awak buat task, iaitu latih diri 6.1A, muka surat 125. Dalam buku teks je semua benda ni. Kalau awak tak faham apa yang saya cakap, awak boleh baca lah balik dalam buku teks tu. Okay, latih diri ni pun dalam buku teks juga, muka surat 125. So, saya nak awak buat, terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan. Macam yang tadi kita buat contoh tadi. Tapi saya nak awak buat sendiri. M tambah 5 sama dengan 12, persamaan linear ke tak? 3P ni ya ke tidak? 9X 8Y ni ya ke tidak? K square K kuasa 2 tolak 5K sama dengan 4 ni ya ke tidak? Awak kena fikir sendirilah. Okey. Macam mana awak nak buat latih diri ni? Awak pause dulu video ni ataupun stop sekejap. Awak buat. Lepas tu kita sambung semula untuk topik yang seterusnya. Okey, kita akan sambung semula, iaitu bentukkan persamaan linear berdasarkan situasi yang diberikan. Okey, yang tadi dah selesai. Sekarang ni kita nak masuk subtopik yang seterusnya. Okey, kalau kat dalam buku teks, ni ialah subtopik 6.1.2. Okey. Okey, macam mana kita nak bentukkan persamaan linear berdasarkan situasi yang diberikan? Okey, macam ni saya bagi contoh lah. Satu nombor ditolak dengan 8. Bakinya ialah 2. Okey, satu nombor. Okey, satu nombor. Satu nombor ni maksudnya kita tak tahulah nombor dia berapa. Jadi kita boleh katakan nama saya Nisa kan. So saya nak buat N lah. Kalau nama awak Mukri, awak tulislah M. Kalau nama awak Akib, awak tulislah A. Apa-apa nombor je. Jadi boleh awak apa-apa nombor awak jadikan dia pemboleh ubah. Macam tu. Kita dah belajar kan yang ni. Okey. Okey, satu nombor ditolak dengan 8, bakinya ialah 2. Maksud dia satu nombor N ditolak dengan 8. Tolak 8. Bakinya ialah 2. Sama dengan 2. Macam tu je. Senang kan? So maksudnya sekarang ni awak kena faham situasi yang dia bagi. Awak kena keluarkan apa situasi yang dia bagi, apa yang dia nak, apa awak panggil tu, dia punya sequence ayat tu. Awak ikut je lah satu. Satu nombor N ditolak dengan tolak 8. Tulis 8. Bakinya maksudnya mesti sama dengan lah kan, sebab baki ialah 2. Jadi kita akan dapat persamaan linear tu N tolak 8 sama dengan 2. Macam tu saja. Senang kan? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, seterusnya dekat sini. Okey, seterusnya dekat sini dia kata tulis pernyataan atau situasi bagi setiap yang berikut. Okey, tadi dia bagi, sekejap saya balik. Okay. Tadi ayat dia bagi bentukkan persamaan linear tu berdasarkan situasi. Maksudnya dia bagi situasi, kita akan tentukan persamaan linear dia. Sekarang ni dia dah bagi persamaan linear. Dia nak awak tulis situasi tu. Macam mana? Okey, nak tulis situasi tu, awak tengok 2x tambah 5 sama dengan 19 dengan keadaan x ialah suatu nombor. Dia dah cakap dah, x ni ialah suatu nombor. So awak tak boleh lah ambil N, K. Tak ada lah, tak boleh lah. Kena ambil x juga. So macam mana nak buat? Awak kena baca dia punya persamaan linear ni. Okay. 2x maksudnya 2 kali suatu nombor. Macam tu. Saya buat dulu betul sekejap lagi lah. Kejap lagi baru saya tulis dia punya ayat lah. Okay, 2 kali
suatu nombor ditambah dengan 5 bersamaan 19. Macam tu. Mudah je kan? Maksudnya awak boleh nampak daripada persamaan linear ni, awak dah boleh nampak dah. Awak dah boleh reka dah apa ayat yang nak ditulis. Okay. Kita tulislah supaya awak lebih nampak. Okey, 2 kali suatu nombor 2 kali suatu nombor ditambah. Ni dah settle dah. 2 kali suatu nombor. Maksudnya 2x. 2 kali x. Macam tu. Ditambah. Sebab tambah lah kan. Ditambah dengan 5 bersamaan, ataupun awak nak buat ayat 2 kali suatu nombor ditambah dengan 5 menjadi 19. Boleh juga. Ataupun 2 kali suatu nombor ditambah dengan 5 bersamaan 19. Boleh juga. Mana-manalah. Okey, saya buat ayat yang mudah lah. Menjadi 19. Macam tu. Dah dapat dah markah kalau awak dah buat macam ni. Okey, maksud dia sekarang ni, apa yang awak kena tahu adalah first kali. Tengok dulu persamaan linear dia macam mana. Kenal pasti persamaan linear tu. Tengok, baca 2x tambah 5 sama dengan 19. Daripada persamaan linear ni, buat ayat 2 kali dengan x, iaitu 2 kali suatu nombor. Kita tak boleh kata x lah, sebab dia dah bagi tahu dah keadaan x tu ialah suatu nombor. So 2 kali suatu nombor ditambah 5 bersamaan, ataupun dia akan menjadi 19. Macam tu saja. Okey, macam yang tadi daripada situasi kita terbitkan persamaan linear. Sekarang ni daripada persamaan linear kita terbitkan situasi. Kita terbitkan ayat dia. Okey, boleh faham? Untuk latih 6.1b ni ada dua. Nombor 1, ni saya pauskan dulu. Okey, macam ni. Nombor 1 macam ni. Okey, nombor 2 macam ni. Okey, buat kedua-duanya lah. Sikit je kan. Okey, penat dah buat latihan yang banyak. Okey, ni yang terakhir. Okey, ni yang subtopik yang terakhir dalam 6.1 ni, iaitu menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Ada 3 kaedah, tapi saya nak awak mudah je. Saya nak buat awak mudah je. Saya cuma akan ajar awak aplikasi konsep kesamaan. Okey, untuk kaedah cuba jaya, kita sebenarnya ada 3. Kaedah cuba jaya, aplikasi konsep kesamaan, kaedah pemakan balikan. Saya tak nak bagi awak pening, sebab saya pun tak boleh nak tengok depan-depan apa yang awak buat, apa yang awak tak faham kat mana. Jadi saya rasa aplikasi konsep kesamaan ni dia mudah sikit. Awak tak perlu nak fikir banyak-banyak sangat. Awak nampak dekat situ dah, awak tahu dah macam mana nak buat. Tapi kalau kaedah cuba jaya, awak kena buat panjang, jangan kira yang panjang satu persatu. Kaedah pematah balikan ni pun kena cuba satu persatu juga. Kena ada idea lah baru boleh buat. Tapi kalau aplikasi konsep kesamaan ni, tengok soalan je. Daripada soalan je, nombor-nombor tu semua daripada soalan sahaja. Okey, so kita pergi kepada konsep yang kedua, iaitu aplikasi konsep kesamaan. Okay, macam mana nak buat aplikasi konsep kesamaan ni? Okey, saya bagi contoh, iaitu selesaikan persamaan berikut. Saya lupa nak bagi tahu. Kalau aplikasi konsep kesamaan ni dia ialah dalam subtopik 6.13. Okey, dalam contoh aplikasi konsep kesamaan ni, dia akan bagi selesaikan persamaan berikut. Okay, contohnya 2x tambah 13 bahagi dengan 5 sama dengan 7. Okay, macam mana nak buat? Okay, pertama sekali, macam mana awak nak buat adalah step yang pertama, hapuskan bahagi. Hapuskan bahagi ni supaya awak nampak lebih mudah. Macam mana nak hapuskan bahagi? Okay, 2x tambah 13 bahagi 5 sama dengan 7. Macam mana nak hapuskan 5 ni? Tak nampak kan? Macam mana nak hapuskan 5 ni?
Okey. Kalau, cuba awak tengok ni. Kalau 1/2 darab dengan 2, kita akan dapat 1, betul tak? Maksudnya potong, 1. Kan? Sama juga macam konsep ni. 2x tambah 13 bahagi 5, kita darabkan dengan 5. Kalau dekat belah kiri darab dengan 5, kanan pun darab 5. Okey. Faham tak? Maksudnya, kalau nampak bahagi, kita kena hapuskan bahagi dulu. Macam mana nak hapuskan bahagi? Ingat konsep yang ni. Maksudnya, 1/2 darab 2, kalau kita potong-potong, dapat 1 kan? Dia sama. 2 dengan 2 ni benda yang sama. So, sama. 5 darab dengan 5, kita boleh potong. Tapi, dekat sini, jangan lupa pula belah kiri dah darab dengan 5, kanan pun mesti darab dengan 5. Sebab kiri dan kanan adalah persamaan. Dia sama. So, kalau apa-apa yang kita buat dekat kiri, kita kena buat apa-apa juga dekat belah kanan. Okey? Boleh? Jadi, kita dah potong dah. Bila kita dah potong, dia akan tinggal 2x tambah 13 sama dengan 7 darab 5, 35. Okey, dah selesai dah. Dah tak ada dah nampak benda, nampak bahagi ni. Macam susah kan? Macam pening kepala kan? Dah nampak macam ni, okey sikit betul tak? Okey, pergi ke belakang lah kan. 2x tambah 13. Tak boleh pergi belakang. Ini tak nampak. Okey, kertas yang baru. Tulis baliklah. 2x tambah dengan 13 sama dengan 35. Okey, ni sambungan yang tadi. Okey, lepas dah dapat macam ni, macam mana kita nak buat pula? Kita nak dapatkan nilai x tu. Ni dah selesai belum? Belum lagi. So, kita kena buat 2x tambah 13 tolak 13 sama dengan 35 tolak 13. Okey, mesti ada yang tanya-tanya, kenapa 13 kan? Okey. Sekarang ni kita nak tinggalkan 2x dekat belah sini saja. Kita nak tinggalkan 2x kat sini. Kita nak dia jadi macam ni. 2x sama dengan kita nak dia jadi macam ni. Bila kita nak dia jadi macam ni, kalau saya bagi contoh kat sini ya. Nampak tak? Okey. Kalau kita buat negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Betul tak? Maksudnya kita hutang RM1. Lepas tu kita bayar dekat orang tu RM1. Kita dah tak ada hutang kan? Macam tu lah. Jadinya saya nak potong 13 ni. Saya tak nak ada 13 ni. Jadinya saya buat 2x tambah 13 tolak 13. Saya hutang RM13. Saya bayar RM13. Jadi saya tinggal RM0. Okey, apa yang saya buat dekat belah kiri, saya akan buat dekat belah kanan. Tadi kan positif 13 kan, saya tambah, saya bubuh negatif 13 dekat belah kiri. Jadi kat belah kanan pun saya tulis negatif 13. Jadi kiralah 35 tolak dengan 13, dia akan jadi 22. Faham tak dekat sini? Maksudnya sekarang ni saya nak 13 ni hapus. Jadi saya buatlah positif 13, negatif 13. Dia akan jadi kosong. Dekat belah kiri saya buat, saya akan letak negatif 13. Dekat belah kanan pun saya akan letak negatif 13. Macam yang saya cakap tadi, belah kiri dan belah kanan kena sama. Apa-apa yang awak tulis dekat belah kiri, kena tulis apa-apa dekat belah kanan. Macam yang darab 5 tadi. Dekat belah kanan pun saya darab 5. Macam tu lah. Okey, sekarang dah tinggal 2x. Sebab ini dah potong, yang ni tinggal kosong. So, tak ada apa-apa lah kan? So, tinggal 2x sama dengan 22. Okey, lepas dah dapat 2x sama dengan 22, dah siap ke belum? Belum lagi. Ada banyak lagi ni. Tak adalah. Sikit je lagi. Iaitu awak kena buat. Okey, 2x. Okey, kalau kita nak hilangkan 2x ni, kita bahagi pula. Bahagi 2. Sama dengan 22 bahagi 2. Kenapa kita bahagi? Okey, cuba awak tengok kat sini. Kalau saya tulis 2 darab dengan 1/2. Okey, saya potong 2. 2 dapatlah 1. Kan? Saya nak 2 ni dipotong. Saya nak potongkan 2 ni. Jadi sebab saya nak tinggalkan x saja. Jadi x dia sama dengan 22 bahagi 2. Kita akan dapat 11. Macam tu. Faham tak?
Okey, dia sebenarnya ada satu cara yang lebih mudah, tapi dia macam awak kena lebih expert lah dulu. Saya tunjuk. Mungkin awak boleh faham lah kot. Kalau tak boleh faham, buat satu-satu, okey? Tapi saya tunjuk je. Okey, soalan tadi ialah 2x. Ini soalan yang sama, cuma saya tunjuk kaedah yang cepat sikit. 2x tambah 13 bahagi dengan 5 sama dengan 7. Okey, apa yang awak kena buat kalau macam awak dah faham nanti macam mana nak buat, awak kena buat macam ni je. 2x tambah 13 sama dengan ini, awak bawa ke sana. Dia akan jadi 7, 5. Bahagi, bawa ke belah kanan, dia akan jadi darab. So, 2x tambah 13 sama dengan 7 darab 5, 35. Okey, lepas tu 2x tambah 13 sama dengan 35 ni, saya nak tinggalkan 2x je kat sini. 2x kat sini positif. Kalau kita bawa ke kanan, dia akan jadi negatif. Kalau kita bawa ke kanan, dia akan jadi negatif. Sebab kat sini positif, bawa ke kanan, dia akan tukar simbol dia. Dia akan jadi negatif. Okey, bila dah sampai tahap ni, awak tulislah 2x sama dengan 35 tolak 13 tadi, kita akan dapat 22. Kan? So, 2x sama dengan 22. Okey, nak dapatkan x sahaja, kat sini kan darab, bila bawa ke kanan, dia akan jadi bahagi. X sama dengan 22 bahagi 2. Dapatlah x sama dengan 11. Okey, dapatlah x sama dengan 11. Dia sebenarnya sama saja, cuma yang ni saya tunjuk satu-satu. Saya tunjuk apa yang berlaku. Apa yang berlaku dekat 13, macam mana boleh bawa ke sana jadi negatif 13. Sebab saya nak jadikan dia kosong. Bila dekat sini saya buat letak negatif 13, kat belah kanan tu kena letak negatif 13 juga. Macam tu. Tapi kalau awak dah lama-lama buat, dah banyak-banyak kali buat latihan nanti, awak akan buat macam ni je. Awak takkan buat macam ni lah, sebab macam ni panjang. Tapi untuk standard awak, sebab awak baru nak kenal kan, awak baru nak tahu kan, so buat satu-satu. Okay, awak kalau letak apa-apa dekat belah kiri, ingat kalau letak apa-apa kat belah kiri, mesti apa-apa kat belah kanan juga. Okay. Okay. Untuk contoh yang seterusnya, ini benda yang sama tapi saya bagi contoh banyak sikit lah supaya awak mahir kan, nanti nak boleh buat rujukan kan. Okay. Untuk contoh yang seterusnya, ni macam lain sikit. Tadi bahagi, sekarang ni ada kurungan pula. Jangan nervous, teruskan je, senang je. Okay, mula-mula kita kena darab 5x. Kita kena darab 5 darab dengan x, 5 darab dengan 4. Awak kena darab supaya hilangkan kurungan tu. Okay, bila dah darab, 5 darab dengan x, kita akan dapat 5x. 5 darab dengan negatif 4, kita akan dapat negatif 20. Kenapa negatif 20? 5 darab 4, 20 lah. Kalau tak hafal sifir, tekan kalkulator je lah dik. Okey, x tambah dengan 16. Okey, ni tulis je lah sebab dia tak ada kurungan kan. Sebab ni kita nak simplify kan, kita nak permudahkan je. Okey, sekarang dah dapat 5x tolak 20 sama dengan x tambah 16. Jadi, nak buat apa? Kat sini ada x, kat belah kiri ada x, dekat belah kanan pun ada x. So, kita nak kena satukan x tu dekat dalam satu tempat. Okey, 5x. Okey, dekat sini ada x. Kita nak bawa dia ke sana. Kalau kita nak bawa dia ke sana, kat sini sign dia, simbol dia adalah positif. Kita nak bawa dia ke sana, dia akan jadi terbaliklah, negatif. Macam tu. Boleh tak? Boleh ikut kan? Okey, kat sini nilai dia positif, kita nak bawa dia ke sana, dia akan jadi nilai dia negatif x. Okey, yang ni negatif 20. Kita buat satu-satu. Sama dengan 16. Ni kalau kita dah bawa dia ke sana, dia dah tak ada apa-apa lah. Sebab kita dah bawa dia ke sana. So, dia dah takkan jadi apa-apa. Dia jadi kosong. So, sekarang kita dah ada 5x tolak 20 sama dengan 16. Jadi, kita selesaikan x ni dululah. 5x tolak dengan x, kita akan dapat 4x.
tolak 20 sama dengan 16. Okay. Okey, sekarang kita nak 4x saja. Kita tak nak negatif 20 ni. Apa yang kita kena buat adalah bawa negatif 20 ke belah kanan. Bila kita bawa negatif 20 ke belah kanan, simbol dia adalah negatif. Bila bawa ke belah kanan, dia akan terbalik. Jadi, positif. 4x sama dengan 16 tambah 20. Macam tu. Faham tak? Maksud dia, simbol kalau belah kiri dia positif, belah kanan jadi negatif. Kita bawa dia ke belah kanan, dia jadi negatif. Kalau dekat belah kiri dia bahagi, bawa ke belah kanan, dia jadi darab. Kalau belah kiri dia adalah darab, bawa ke belah kanan, dia akan jadi bahagi. Dia terbalik-terbalik. Macam tu. Okey, sekarang 4x 16 tambah dengan 20. Kita akan dapat 16 tambah 20, kita akan dapat 36. Okey. Sekarang kita nak X sahaja. X sama dengan, okey, kat sini kan darab kan? Kat sini darab lah, maksudnya 4x ni dia ialah darab lah 4 kali X. Macam tu macam tadi kan, situasi tadi. 4 kali X. Jadi bila 4 kali X dekat belah kiri, kita nak bawa dia ke belah kanan, dia akan jadi bahagi 36 bahagilah dengan 4. X akan dapat 36 bahagi 4, kita akan dapat 9. Macam tu saja. Okey, boleh? Okay, saya tak tahu awak boleh ke tak. Saya harap awak faham, tapi macam mana nak bagi awak? Saya nak tahu awak faham ke tak. Awak kena jawab soalan ni dululah. Latih diri 6.1C dalam buku surat 129. Okey, jawab semua sekali. Jawab semua sekali, satu persatu. Okey, stopkan dulu ataupun pausekan dulu. Jawab. Okey, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini, iaitu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, yang kita belajar semua tadi itu ialah subtopik 6.1 lah. Kita ada 3, iaitu yang pertama, awak kena tahu macam mana macam mana nak tentukan sama ada dia tu adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan. Itu 6.1 tadi yang kita belajar kan. Okey, untuk yang 6.2 kita belajar macam mana kita nak tentukan, nak terangkan dia dalam bentuk persamaan linear. Lepas tu kalau dia bagi situasi, macam mana kita nak keluarkan dia dalam bentuk situasi. Contohnya macam ni, tak berterabur dah ni. Mana ke? Okey, macam 6.1 kita nak terangkan sama ada persamaan linear tu dalam bentuk satu pemboleh ubah ataupun bukan, betul tak? Okey, untuk 6.2 kita nak tengok dia, kita nak tentukan dia dalam bentuk penyataan. Macam mana nak tulis? Kalau dalam bentuk dia bagi penyataan, macam mana kita nak keluarkan dia jadi persamaan linear? Okey, 6.3 tadi kita nak selesaikan. 6.3 tadi kita sebenarnya selesaikan permasalahan. Contoh dia bagi soalan, kita selesaikan permasalahan itu untuk mendapatkan X tu sama dengan berapa. Kalau pemboleh ubah tu N tu sama dengan berapa. Kalau pemboleh ubah tu K sama dengan berapa. Macam tu sahaja. Okey, saya harap sangat awak faham. Boleh buat semua subtopik, semua subtopik lah, 6.11, 6.12, 6.13. Apa-apa awak boleh WhatsApp saya, boleh tanya saya secara personal. Kalau malu ke apa ke, tanya je lah dekat mana-mana media, Telegram ke, nak call ke apa-apa pun, suka hati awak lah. Tapi jangan diam je, kena tanya. Okey, saya tak bagi banyak kerja dah lepas ni, sebab hari Jumaat je yang saya boleh ajar awak. Sebab hari Jumaat je lah yang ada kelas dengan awak. Kan dah buat jadual baru kan. So, okay, good luck. Selamat mencuba, selamat belajar. Belajar ni memang payah, tapi tak ada benda lain yang senang. Nak berjaya kan tak mudah. So, belajar bersungguh-sungguh. Buatlah bila-bila masa pun yang awak nak buat. Saya tak ada buat due date pun. Siap ke tak siap ke, tapi saya tahu, saya percaya dekat awak akan buat. Okay?
Okay, jadilah anak yang baik, belajar yang baik. Selamat mencuba. Assalamualaikum.